Assalamualaikum murid-murid. Selamat pagi semua. Apa khabar semua orang pagi ini? Cikgu harap semua orang sihat, ceria dan bersemangat untuk meneruskan pembelajaran kita dalam subjek Bahasa Melayu. Okey murid-murid, hari ini hari apa? Hari ini hari Khamis, 4 hari bulan Februari 2021. Baik, hari ini kita masih lagi belajar unit 2 di bawah tajuk Cerita Keluarga. Tapi hari ini kita nak belajar tentang simpulan bahasa. Siapa yang tahu apa tu maksudnya simpulan bahasa? Lepas ni kita akan belajar sama-sama. Okey, tahukah murid-murid, simpulan bahasa ialah ungkapan yang mempunyai makna yang berlainan daripada perkataan asal. Okey, simpulan bahasa ialah peribahasa yang paling mudah yang digunakan dalam dua patah perkataan ataupun lebih yang biasanya membawa maksud yang tepat dan padat. Okey, contohnya ada cakar ayam ataupun anak emas. Dan juga contoh yang lain ada ringan tulang. Apa maksud semua ni? Okey, sekejap lagi kita akan belajar sama-sama. Baik, dalam buku teks muka surat 10, kita akan baca tentang Adikku Sayang. Murid-murid boleh tengok dalam buku teks ada tajuk yang berbunyi Adikku Sayang. Okey, dalam petikan ini ada tulisan yang berwarna merah. Tulisan yang berwarna merah ni apa? Inilah yang kita sebut sebagai simpulan bahasa. Okey, cikgu baca, murid-murid semak sama-sama. Ini namanya dialog. Sumei. Banyaknya hadiah yang adik kamu dapat. Tentu dia pandai. Hana. Ya, Sumei. Adik saya otak cair dan cepat memahami pengajaran guru. Sumei. Budak otak cair biasanya panjang akal juga. Mesti Amar dapat menyelesaikan masalah bahasa dengan mudahnya. Kemudian Hana cakap, betul Sumei. Amar bukan sahaja pandai tetapi juga ringan tulang. Dia suka membantu orang lain. Sumei kata, kalau begitu, pasti Amar menjadi anak emas dalam keluarga kamu. Ya, Amar memang buah hati semua orang. Tengok ni ada cerita tentang Hana dan kawannya Sumei. Mereka sedang buat apa tu? Sedang melihat album gambar. Ada gambar adik Hana. Mereka berbual tentang adik Hana yang dapat banyak hadiah. Jadi, apa yang kita dapat dari cerita ni, dari dialog mereka ni ialah tentang adik Hana yang pandai. Okey, simpulan bahasa yang ada dalam dialog mereka ni ialah otak cair, panjang akal, ringan tulang, anak emas dan buah hati. Okey, semua ini, kelima-lima ini kita sebut sebagai simpulan bahasa. Sekarang kita akan belajar tentang maksud simpulan bahasa. Yang pertama kita ada otak cair. Okey, apa maksud dia? Maksudnya ialah cepat menangkap pelajaran yang diajarkan. Bila cikgu ajar seseorang tu, kalau dia otak cair, dia cepat faham. Okey, contoh ayatnya, Alia dapat menjawab soalan matematik dengan baik kerana dia otak cair. Maksudnya dia pandai. Jadi, untuk dia menjawab soalan tu sangat mudah. Yang kedua, kita ada simpulan bahasa panjang akal. Apa maksud panjang akal? Maksudnya, seorang yang cerdik. Cerdik ni ialah bijak, pandai. Contoh ayat, Siti bukan sahaja ringan tulang tetapi juga panjang akal. Dia bijak menyelesaikan masalah. Okey, kalau seseorang tu dia pandai selesaikan masalah, dia ada banyak idea, dia ada banyak buah fikiran, kita panggil dia sebagai panjang akal. Seterusnya kita ada anak emas. Tengok ni emas ni. Maksudnya apa? Apa maksud anak emas ni? Diperbuat daripada emas ke? Bukan. Anak emas maksudnya anak yang amat disayangi oleh keluarga. Contoh ayatnya kita boleh buat Adam anak emas dalam keluarganya kerana dia merupakan anak tunggal. Okey, apa maksud anak tunggal? Anak tunggal ialah dia seorang saja anak dalam keluarga itu. Jadi, dia disayangi oleh keluarganya sebab tu dia digelar sebagai anak emas. Seterusnya kita ada ringan tulang. Maksudnya seorang yang rajin. Seorang yang rajin maksudnya bila ada orang buat kerja dia akan tolong. Contohnya Sarah seorang yang ringan tulang. Dia selalu membantu ibunya membuat kerja rumah. Sebab Sarah ni seorang yang ringan tulang, dia rajin jadi dia selalu membantu ibunya buat kerja rumah. Dia rajin menyapu, rajin basuh pinggan, rajin tolong mak dia jaga adik. Jadi dia digelar sebagai ringan tulang.
Seterusnya kita ada buah hati. Buah hati maksudnya orang yang disayangi. Contohnya Amar tadi kita tengok Amar menjadi buah hati orang ramai kerana sikapnya yang sopan. Okey, sebab dia baik, sebab dia sopan santun dengan semua orang, dia menjadi buah hati orang ramai. Dia menjadi kesayangan orang ramai. Dan yang terakhir kita ada cakar ayam. Apa maksud cakar ayam? Cakar ayam ialah tulisan yang sangat buruk, susah nak dibaca. Contoh ayatnya, tulisan Lala cakar ayam hingga susah dibaca oleh cikgunya. Dia tulis macam kita tak boleh baca tulisan dia. Jadi, kita panggil sebagai tulisan cakar ayam. Okey, sekarang nanti awak tengok dalam buku aktiviti, akan ada aktiviti lengkapkan petikan, ada 6 simpulan bahasa. Jadi sekarang cikgu akan terangkan untuk kawan-kawan supaya lebih faham. Yang pertama kita ada susah hati. Apa maksud susah hati? Tengok gambar ni, muka dia macam tak sihat, macam dia tak gembira. Jadi dia susah hati. Maksudnya apa? Maksudnya ialah risau. Dia rasa risau, susah hati. Saya rasa susah hatilah mak. Jadi dia risau. Okey, macam mana pula dengan senang hati? Awak tengok ni, ini susah, risau. Kalau senang maksudnya apa? Gembira. Tengok gambar ni, dia ketawa, dia gembira, senang hati, dia rasa happy, dia gembira. Okey, tengok gambar yang ketiga, mabuk laut. Mabuk laut. Tengok ni dia pegang kepala dia. Maksudnya apa? Aduh, saya rasa seperti mabuk laut. Maksudnya dia rasa pening kepala, pandai. Yang keempat ada gambar buah tangan. Tengok dalam gambar ni dia sedang membeli cendera hati ataupun cendera mata untuk orang lain. Buah tangan maksudnya apa? Hadiah yang akan kita berikan untuk orang lain. Kita sebut sebagai buah tangan. Seterusnya kita ada simpulan bahasa alas perut. Tengok gambar dia makan maksudnya makan. Kita alas perut dulu. Maksudnya kita makan sesuatu supaya tak lapar. Yang terakhir ada simpulan bahasa makan angin. Makan angin maksudnya kita makan ke angin tu? Bukan. Makan angin maksudnya jalan-jalan. Tengok ni dia sekeluarga berjalan-jalan dekat laut. Tengok laut. Baik, sekarang kita akan sambung pelajaran kita dalam tajuk kata nama khas. Apa tu kata nama khas? Murid-murid ingat lagi tak kita dah belajar kata nama am? Okey, hari ini kita akan belajar tentang kata nama khas. Jom kita belajar sama-sama. Kata nama khas ialah perkataan yang digunakan untuk merujuk orang, tempat atau benda secara khusus. Khusus ni maksudnya memang untuk nama orang tu, nama tempat tu dan nama benda tu ataupun nama haiwan tu. Okey, kita tengok contohnya sama-sama. Contoh kata nama khas ada 4 benda orang, benda, binatang dan tempat. Okey, ni 4-4 ni kita sebut apa? Hari tu kita dah belajar kata nama am. Semuanya bermula dengan huruf kecil. Macam mana dengan kata nama khas? Okey, kata nama khas contohnya yang pertama. Untuk orang, kita mesti letak nama orang tu siapa. Contohnya nama dia Ramli ataupun Yonghan ataupun Pravin. Semua ni kata nama khas. Tengok ni cikgu tulis menggunakan huruf besar. Bila namanya kata nama khas mesti bermula dengan huruf besar. Okey, macam mana pula dengan binatang? Kita tengok contohnya sama-sama. Ini dia contohnya sang kancil, sang buaya ataupun Kiki. Kiki ni nama kucing contohnya. Jadi bila nama khas mesti bermula dengan huruf besar. Macam tu juga dengan benda. Contohnya jenama proton, Honda ataupun jalur gemilang. Apa tu jalur gemilang? Jalur gemilang ialah nama bendera kita. Bendera Malaysia itu kita panggil sebagai jalur gemilang. Okey, tempat. Tempat pula contohnya negara kita namanya Malaysia. Nama negeri kita Johor. Okey, ni nama taman perumahan Taman Pelangi. Contoh. Tengok semua ni cikgu tulis menggunakan huruf besar. Bila dia kata nama khas, dia mesti bermula dengan huruf besar. Baik, dalam buku teks muka surat 11, kawan-kawan boleh baca cerita tentang hamster kesayangan Hani. Okey, hamster ni ialah macam tikus tapi dia haiwan yang comel. Okey, jom kita baca sama-sama ceritanya. Cici ialah hamster kesayangan Hani, kakak Hana. Hani sering bertukar-tukar cerita tentang hamster peliharaannya dengan kawannya yang tinggal di kota Samarahan, Sarawak.
Pada suatu hari, kita bermula dari sini. Hani berasa susah hati kerana Cici sakit. Tadi kita dah tengok simpulan bahasa susah hati maksudnya risau. Dia rasa risau sebab haiwan peliharaannya sakit. Kemudian Cici dibawa ke klinik comel. Cici dirawat oleh Dr. Ramesh. Ni dia pergi ke klinik haiwan untuk merawat Cici. Kita ikut anak panahnya bila baca cerita. Kemudian Hani memberikan ubat kepada Cici. Dia juga memberikan susu berjenama Hamhat kepada Cici. Yang ni diberi ubat pada Cici supaya cepat sihat. Kemudian kita kena sambung ceritanya. Tengok gambar ni, dia gembira ke dia sedih? Dia gembira. Jadi ayatnya, tidak lama kemudian Cici menjadi sihat semula. Hani dan kakaknya berasa gembira. Tengok ni mereka ketawa dan senyum. Mereka rasa gembira sebab Cici dah boleh bermain dalam sangkarnya. Sekarang kita nak tengok ada apa contoh kata nama khas dalam cerita ini. Cuba murid-murid tengok tulisan yang berwarna merah. Ini semua kata nama khas. Kita tengok yang pertama ada Cici. Nama hamster ni bermula dengan huruf besar Cici. Kemudian kita ada Sarawak. Sarawak ni nama negeri. Tengok bermula dengan huruf besar. Nama tempat Sarawak. Kemudian kita ada klinik comel. Nama klinik. Dr. Ramesh, nama orang yang mengubat Cici. Doktor haiwan ni namanya Dr. Ramesh. Dan yang terakhir kita ada Hamhat. Hamhat ialah jenama susu. Okey, apa lagi kata nama khas yang kita belum sebut? Pandai, Hani dan Hana. Ini nama orang. Bermula dengan huruf besar sebab dia kata nama khas. Sekarang yang terakhir kita akan belajar tentang kata ganti nama diri. Apa tu kata ganti nama diri? Kata ganti nama diri ialah perkataan yang merujuk diri orang tertentu iaitu diri orang pertama, kedua dan ketiga. Apa maksudnya ni cikgu? Baik, kita akan belajar sama-sama. Ini dia contoh kata ganti nama diri. Untuk yang pertama, apa dia perkataannya? Kita tengok. Saya dan aku. Untuk diri kita sendiri, kita akan gunakan saya dan aku. Macam mana dengan orang yang kedua? Orang kedua maksudnya kamu dan engkau. Macam mana pula dengan orang yang ketiga? Orang ketiga kita gunakan perkataan dia, mereka dan beliau. Untuk kita lebih faham, jom kita tengok cerita ni. Cerita ni tentang seorang murid baru masuk ke sekolah baru. Jadi, jom kita baca sama-sama. Hai, kamu pelajar baru kah? Dia tanya kawan dia. Ya, nama saya Chin Chen. Ni dua orang kawan baru berjumpa, baru nak berkenalan. Nama saya Azura. Ini adik saya Azwan. Dia murid tahun 2. Saya mempunyai 3 orang adik. Tetapi mereka belajar di Kuala Lumpur. Rupa-rupanya adik-beradik Cincin ada 3 orang. Kemudian kawan dia cakap, mari saya perkenalkan dengan rakan-rakan saya. Ini Devi. Itu Ratna dan yang tinggi ini ialah Amy. Kami belajar dalam kelas yang sama. Ini semua kawan-kawan Azura. Hai, saya gembira dapat berkenalan dengan kamu. Dia rasa gembira dapat berkenalan dengan Azura dan kawan-kawannya. Sudahkah kamu berjumpa dengan guru besar? Sudah, beliau seorang yang peramah dan baik hati. Sekarang kita nak tengok mana dia kata ganti nama diri. Yang pertama kita ada kamu. Kamu maksudnya orang kedua. Bila kita cakap dengan orang, kita akan gunakan kamu ataupun awak ataupun engkau. Seterusnya kita ada perkataan saya. Saya ialah kata ganti nama diri yang pertama, pandai, diri kita sendiri. Kemudian kita ada perkataan dia. Dia ini untuk orang ketiga ini, kakak dia sedang terangkan pada kawan dia tentang adik dia. Seterusnya kita ada mereka. Mereka pun kata ganti diri untuk orang yang ketiga. Orang yang tak ada dekat sini. Kita cakap tentang orang lain. Dan kita ada perkataan kami. Kami kata ganti diri yang kedua sebab kita tunjukkan kepada diri kita yang ramai. Seterusnya kita ada perkataan beliau. Beliau ialah kata ganti nama diri yang ketiga. Kita bercerita tentang orang lain ni, dia bercerita tentang guru besar dia.
Okey murid-murid, sampai di sini dulu kelas kita untuk hari ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam kelas yang berikutnya. Terima kasih semua. Jaga diri, jaga kebersihan dan jaga keselamatan selalu. Jangan lupa belajar dan banyakkan berdoa. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.